kasih kepada anda yang baru join, yang pertama join. Tahniah kepada anda yang menjadi orang pertama join malam ini. Saya nampak ada Dr. Zahir yang join. Terima kasih. The Nisha Show bersiaran malam ni lambat sikit sebab kita nak santai-santai waktu rehat ya. Nak bercakap tentang puisi ataupun Nisha akan menyampaikan puisi Nisha sendiri. Seperti yang dijanjikan telah saya tulis dekat post ya. Saya dah naikkan dekat post sebelum ni. Seperti minggu lepas saya naikkan satu puisi yang paling ringkas. Apa khabar Dr. Zahir? Sebelum tu saya nak tegur-tegur Dr. Zahir juga yang masih stay dekat sana. Dr. Zahir dari mana? Sebab kita masih belum ramai lagi kan. Dr. Zahir dari mana? Jika tak keberatan untuk tulis ruangan komen. Sementara tu jemput minum. Saya dah sediakan air panas Nescafe tarik. Sebab rasa malam ni macam mengantuk je kan. Jemput minum dulu. Dr. Zahir masih ada dekat sana ke? The Nisha Show biasanya pada setengah jam yang pertama. Seperti malam ini, setengah jam yang pertama saya akan kongsikan puisi ya, sebuah puisi karya saya sendiri. Selepas itu baru kita shopping ya, ataupun saya akan terangkan sedikit tentang Nisha Parfum ya. Itu sebab saya letakkan tajuk ke atas tu, art, perfume as an art. Sebab saya sebagai perfumer ataupun pembuat perfume, saya jadikan perfume itu sebagai seni. Terima kasih kepada Cik Bunga yang baru join ya. Siapa yang akan stay tu ataupun yang akan memecahkan telur ke atas tu, telur light tu tak pecah lagi ya. Sementara itu saya akan share seperti biasa untuk terutamanya anak-anak saya. Join, jadi saya share untuk anak-anak saya dulu, untuk mungkin mak saya ke, saya share dulu. Okey. Sementara tu kita nak tunggu yang ramai-ramai lagi join. Satu lagi saya nak share dekat laman yang biasa saya share. Pendengar yang berbahasa Malaysia untuk sama-sama mengikuti The Nisha Show. Ataupun penggemar-penggemar puisi, mungkin ada guru-guru sastra ke kan, yang mungkin nak rehatkan diri malam-malam minggu macam ni, yang berkesempatan untuk bersama The Nisha Show. Saya juga ingin jemput anda untuk menjadi tetamu kita, dan anda boleh tulis kat ruangan komen sekiranya ingin menjadi tetamu The Nisha Show pada malam ini. Jadi tajuk kita tentang puisi lah. Okey, sebelum tu saya nak tunggu lagi, mungkin naik sikit lah ya, nak naik sikit viewers kita, ataupun mungkin Cik Tina kat bawah tu boleh pecahkan likes kat atas tu kan, pecahkan telur likes tu, tak pecah lagi kan. Tolong pecahkan kat atas tu. Mungkin Cik Tina nak share dengan rakan-rakan ke. Sebab lepas ni kita akan shopping ya, shopping baju raya, shopping baju abaya. Kalau macam semalam dan sebelumnya saya share tentang baju-baju kaftan ya. Banyak yang dah sold out, jadi saya terpaksa gantikan dengan yang baru. Hari ni saya masukkan abaya, masukkan style-style daripada abaya. Dan selepas ini, selepas saya berpuisi, saya akan bersama-sama dengan anda shopping ya. Okey, di manakah tetamu-tetamu yang biasa bersama dengan The Nisha Show? Saya menunggu anda juga.
supaya meriah malam kita kan. Saya nak lebih ramai lagi enjoy, mungkin lepas makan kan, dah rehat-rehat tu, ataupun mungkin anda tak ada apa nak buat, ataupun lebih lagi lah saya ingin menunggu penggemar-penggemar puisi. Kalau tidak pun saya akan naikkan download nanti, boleh lihat sepenuhnya rakaman sepenuhnya akan ada dekat platform lain yang biasa saya naikkan ataupun saya upload dekat sana. Okey, baik. Saya teruskan saja sebab anda boleh lihat rakaman selepas ini, sebab saya tak nak masa saya berlalu begitu saja. Sebab selepas 30 minit ataupun selepas saya berpuisi, saya akan buka bakul kat bawah tu, saya akan pin satu persatu. Okey, baiklah. Saya tak suka tengok light tu tak pecah telur lagi. Alright. Sebab belum lagi masuk sesiapa yang ni kan. Light ni juga sebab petang tadi saya masuk dalam rancangan ataupun live bersama mentor saya 7 tahun lepas saudara Irfan Hairi dekat Dubai. Jadi kan katanya tap-tap screen boleh menyebabkan lebih ramai orang join. Jadi saya jemputlah mungkin Cik Hazami Ami ke boleh tolong type tap screen type anything lah, anything yang nak type yang mungkin nak jadi tetamu saya malam ni ke, kita bercakap tentang puisi. Saya dah pinkan komen saya kat atas tu. Jadi malam ni saya akan sampaikan puisi saya. Sebenarnya daripada season lepas ini adalah season yang kedua bagi Indonesia Show. Kali ini kita ada 15 episod sahaja. Sekarang kita dah masuk ke episod yang ke-13. Jadi tak lama lagi lah untuk episod ni berakhir. Episod 13, 14 hari Ahad dan terakhir untuk musim ini episod yang ke-15 pada hari Isnin. Tajuk tu paling ramai yang share dan paling ramai yang join mungkinlah tajuk mengenai mental health ni dia lebih lebih banyak manfaat dia, ataupun kebetulan ramai yang ada masa untuk join pada malam Isnin kan, dan dapat berkongsi dengan lebih ramai orang, sebab kita nak kesihatan mental kita ni terjaga, ataupun sebagai awareness lah kepada rakan-rakan kita, mungkin keluarga dan orang sekeliling kan. Jadi bila kita share, tak kira lah orang kita kenal atau tak kenal, kalau kita share, sebab banyak yang share pada malam tu sebab saya nak lebih ramai lagi yang dapat manfaat dia. Sebab daripada apa yang saya share tu ada daripada rakan-rakan doktor saya, daripada pakar bedah ataupun pakar mental health tu sendiri yang telah berkecimpung 30 tahun dalam bidang secretary ataupun kesihatan mental kan. Jadi sesuai lah kita ambil pendapat-pendapat ataupun pengalaman yang saya alami bersama-sama dengan rakan-rakan ni tadi. Okey, baik. Saya nampak hai selamat malam Cheng Chuan. Terima kasih kepada anda yang join, Cik Salma ataupun Puan Salma Ahmad. Terima kasih. Mungkin anda singgah sahaja ke, tapi kalau anda kita akan shopping. Kalau mungkin anda mencari sesuatu dalam TikTok kan, nak mencari sesuatu, kita akan shopping sekejap lagi. Memang Indonesia Show akan shopping selepas 30 minit jadi kita beraktiviti sebelum itu, dan malam ini saya akan berpuisi. Okey, baik. Puisi ini juga anda akan dengar kembali. Saya akan post semula selepas ini, ataupun rancangan ini akan saya upload Alhamdulillah, saya ni tangan bergerak, saya punya air saya penuh dekat sangat sebab atas meja saya ni penuh. Terima kasih Usrah Hamzah. Boleh tulis kat ruangan komen sekiranya anda ingin join saya, sebab saya akan baca puisi saya dulu. Saya kena letak air saja, takut saya terlanggar, sebab saya ni tangan saya suka bergerak. Air saya ni pula dekat sangat sebab meja saya ni penuh. Saya terpaksa letak kat hujung, penuh dengan minyak wangi sebab saya ni pembuat minyak wangi. Jadi hari ni saya letak banyak minyak wangi kecil macam ni, jadi penuh jugalah. Saya kena bagi ruang kat depan ni. Okay, baik. Sekali lagi Assalamualaikum kepada yang baru join. Petang ini saya Nisha. Kali ini saya akan malam ini saya akan menyampaikan satu puisi karya saya sendiri. Pada minggu lepas saya sampaikan puisi yang paling ringkas karya kawan saya Dr. Iman. Jadi malam ini puisi saya sendiri sebab saya tak ready last week, macam masa tu singkat sangat. Jadi minggu ni adalah puisi saya sendiri. Tajuk dia 7 Rasa.
Saya dah pinkan kat atas tu. 7 rasa ni rasa yang berkenaan dengan perfume ya, pengalaman saya ketika saya mengadakan ataupun membuat perfume saya. Nisha Parfum ada lebih 100 jenis dan saya tawarkan 100 jenis perfume untuk pengguna, dan kita shipping worldwide sejak tahun 2013. Dan saya buka ya perniagaan Nisha Parfum ini, ataupun sesiapa yang ingin berkolaborasi, ingin menjual secara decanter ya, ataupun anda ingin invest ya, ataupun meletakkan modal untuk bersama-sama berkolaborasi bersama-sama dengan Nisha. Jadi kita boleh mengadakan satu jenama, kita boleh menaikkan satu jenama ya di Malaysia, ataupun yang buatan Malaysia. Itu yang penting, buatan Malaysia. Saya nak lebih ramai lagi yang sama-sama dengan saya untuk menaikkan ataupun mengeluarkan ya, sama-sama memasarkan produk buatan Malaysia, dan bahan-bahan utamanya juga iaitu gaharu yang datang dari Malaysia, di mana gaharu ni adalah Malaysia adalah pengeluar gaharu yang terbesar di dunia buat masa sekarang. Terima kasih Cik Nur Azrul Naim join. Jadi saya akan teruskan ya, sebab masa pun berjalan. Jadi tajuk puisi saya malam ini iaitu 7 rasa. 7 rasa. Seminggu dengan hari-hari yang 7. Setiap satu harinya dengan keindahan memori yang tercipta setiap kali, setiap ketika yang berbeza, dengan setiap haruman yang tidak pernah sama. Seminggu dengan 7 haruman, 7 kenangan, 7 kecintaan, 7 nafas dalam setiap hela, 7 rasa. Dalam setiap 7 rasa itu ada 7 lagi detik, yang setiap detiknya hanya dapat diingati bila detik demi detik berlalu, menjadi lipatan kenangan terindah, bagai terciptanya 7 lapis syurga yang harum wangi baunya. Diingati sampai bila-bila, setiap kali 7 wangian di persatu di setiap permukaan kulitmu yang sajak ini saya tulis pada waktu senja Januari 6 Januari pada tahun 2022, iaitu pada tahun lepas. Sekian, terima kasih bagi anda. Tak kira lah berapa ya pendengar saya dekat sana, tapi saya nampak anda dekat sana. Terima kasih. Saya akan naikkan puisi ini ya di post seterusnya, jadi anda boleh lihat apa ya setiap baris daripada puisi ini. Jadi saya sebagai pengeluar wangian ya, pengeluar wangian dari Malaysia, ataupun saya keluarkan produk kita sendiri ya, dalam acuan kita sendiri, dan juga gaharu tu lebih kepada, sebab gaharu ni banyak ya di Asia, lebih kepada gaharu Malaysia, sebab sebagai kelebihan Malaysia ya, yang mengeluarkan banyak jenis kayu gaharu, dan gaharu kita ni bau dia yang paling lembut di Asia berbanding dengan jenis kayu gaharu yang dekat India kan. India tu lebih pekat dan lebih kuat bau dia, lembut sikit mungkin ya daripada Filipina ataupun Vietnam ya. Thailand dia lebih kurang je. Thailand, Filipina, sebab saya pun ada juga dapat sampel-sampel daripada rakan-rakan kat sana. Ada juga yang kita bertukar-tukar sampel ya. Ada yang buat perniagaan di Singapura. Saya teringat lagi, saya masih lagi simpan sampel tu. Cuma yang istimewanya ya, yang istimewa wangian-wangian asli ni kita simpan dalam bekas kan, walaupun dah habis bau dia masih ada.
Sebab dia bau dia kuat kan. Bahan-bahan asli ni dia dalam bentuk minyak. Jadi yang lekat pada botol, walaupun botol tersebut dah kosong, bau dia masih kekal ada. Macam ni ada juga sikit, tapi ada juga yang kosong dan masih saya simpan sebab bau dia. Ada saya simpan dalam kotak-kotak, jadi saya tak bersedia untuk keluar semua. Kalau keluar memang penuh lah meja saya. Sebab saya sebagai pengeluar ataupun saya telah mencipta lebih 100 jenis wangian dan saya tawarkan 100 jenis untuk mungkin ya ada yang, sebab sekarang saya tengok ramai popular sangat ya yang ataupun decanter yang menjual perfume dalam bentuk botol-botol kecil ataupun daripada botol asal tu kan dikeluarkan dan dipindahkan dalam botol kecil. Jadi decan kan, saya juga baru belajar tentang decan tu, baru saya tahu yang orang kita ni ya, orang Malaysia ni mungkin terutama orang kita lah ya, suka memang orang kita suka minyak wangi, orang kita suka haruman-haruman, dan kita ni itulah kita nampak yang jauh ataupun apa yang biasa kita lihat sebab saya suka masuk terutamanya ada beberapa decanter ya, termasuk dua artis kita ni, dua artis Malaysia, kedua-duanya pelakon, seorang lelaki seorang perempuan, Raja Farah dengan Ammar. Saya suka masuk kedua-dua live kedua-duanya sebab mereka pandai ya bercakap tentang perfume dan macam sebenarnya semangat mereka bila menceritakan tentang perfume ya, dan sambutan yang baik daripada rakyat Malaysia kan. Macam Ammar Ashraf kan, jika anda biasa dengan lakonan beliau mesti kenal Ammar Ashraf. Dia menjemput saya datang ke kedai dia, tapi saya belum lagi berkesempatan sebab kita duduk jauh. Tetapi itulah saya suka setiap kali dia live ya. Sesekali saya masuk lah bila saya sempat kan. Dia jemput saya masuk live dan kemudian dia baru berpindah masa mula saya masuk live tu, dan dia follow akaun official saya, Denisha. Denisha adalah akaun official, yang ni akaun Nisha Mall, ataupun saya lebih kepada banyak perniagaan dekat sini sebab saya suka berniaga kan. Jadi bila saya dapat tawaran ya untuk meletakkan ataupun sama-sama lah ya dengan Ammar untuk menaikkan perfume buatan Malaysia, itulah saya nampak sebab sambutan daripada rakyat Malaysia. Saya pun nak ya orang kita lebih mengenali produk kita sendiri, sebab Gaharu ni sejak saya berniaga tahun 2013 ya, saya terus pergi ke shipping worldwide ataupun sebab saya memang peniaga online. Memang saya belajar masa dekat college dulu, saya ambil bidang e-business. Jadi saya mengeluarkan perfume tu terus kepada worldwide sebab permintaan di luar ya, terutamanya Timur Tengah yang lebih cenderung kepada wangian-wangian yang berbau kuat seperti oud tadi ni ataupun agarwood. Jadi orang kita ni hanya sebahagian ya. Yang sebahagian itu termasuklah arwah ayah saya. Jadi saya belajar tentang Gaharu ni daripada arwah bapa lah, yang suka masuk hutan ya, yang ataupun mengupah orang-orang asli yang yang memang tinggal di hutan dan lebih mahir kan tentang pokok-pokok Gaharu ni dan bauan ataupun jenis kayu Gaharu. Jadi ayah saya masa tu pun dia sambil-sambil ya menjualnya. Ada yang rakan-rakan ataupun anak kepada rakan-rakan yang kebetulan bekerja di Singapura waktu itu. Jadi mendapat bekalan daripada ayah saya dan menjualnya dekat Singapura. Cuma masa tu saya kecil lagi dan kita masih lagi limited ya pengetahuan tentang jenis-jenis kayu Gaharu, grade-grade dia kan. Ini kalau cerita yang pure kayu Gaharu ataupun Bahor tu, mungkin sekarang dah makin ramai yang tahu ya, dan makin banyak juga kedai-kedai yang menjual kayu Gaharu. Dan itu juga adalah hasil daripada idea Timur Tengah ya, yang mengeluarkan jenis kayu Gaharu yang dah jadi macam serbuk tu. Sebab kayu Gaharu ni mahal. Jadi bila dapat dijadikan dalam bentuk serbuk dan dicampur dengan haruman-haruman yang lain, dia jadi agak murah dan mudah untuk digunakan sedikit demi sedikit kan. Kita letakkan dekat tempat bakar dia macam ni. Saya belum bakar lagi kayu Gaharu sebab memang kalau bakar tu dia jadi macam habit lah. Bila dah habis kena tambah lagi, sedangkan kos dia bukan senang dapat. Terutama sekarang ni musim hujan memang payah lah. Memang tak ada lah kan kalau hujan orang tak masuk hutan. Cuma ada yang dah simpan ataupun collection yang saya sukar nak lepaskan
Sebab gaharu ni special lah. Itulah sebabnya kenapa gaharu ni mahal. Bila kita dah bakar dah tak ada lagi dah. Dah tak ada dah gaharu yang ada tu kan. Gaharu tu melainkan kalau kita potong sikit simpan jenis-jenis dia tu. Itulah yang menjadi sampel dia. Terima kasih Cik Aziana Zakaria join ya. Indonesia Show bersiaran bercakap malam ni mengenai puisi, dan puisi ini 7 rasa adalah berkenaan dengan minyak wangi. Saya sebagai perfumer ataupun pembuat perfume, saya suka ya menghayati setiap haruman minyak wangi saya ni, yang saya adun daripada bahan-bahan yang saya perolehi daripada seluruh dunia. Maksudnya banyak tempat lah ya, rakan-rakan atau perkenalan saya daripada platform yang lain ya, yang memberi sampel daripada plantation diorang kan dekat Madagaskar ya, ada yang daripada Indonesia, daripada India kan. Jadi daripada sampel itulah yang terjadi pelbagai jenis haruman, dan sehingga kini lebih daripada 100 jenis. Sekiranya anda ada dekat sini yang mungkin ada modal dan berminat untuk berniaga minyak wangi, yang kita nak kelainan lah ya, yang minyak wangi yang biasa kita tengok dekat mana-mana di kantor ataupun yang menjual minyak gaharu dalam pack kecil-kecil macam ni kan, diken lah, dia namakan diken ya. Yang tu itu yang kita sendiri boleh dapati, cuma nak beli dalam botol besar agak mahal dan kita takut rugi kalau kita tak sesuai kan. Itu sebabnya boleh dibeli dalam bentuk di can kan, kecil-kecil macam tu. Tetapi ini kalau anda sendiri ingin menjalankan perniagaan anda sendiri, berkolaborasi dengan pihak kami, jadi anda boleh hubungi saya. Selepas ni boleh DM ya, boleh DM, boleh PM. Banyak dalam post saya share lately ya, sebab bila dah ada yang banyak pertanyaan macam mana nak dapatkan produk kita. Sebab sebelum ni saya hanya bila saya iklankan tu terus kepada worldwide ataupun siapa saja yang nampak ataupun sebelum ni saya masuk dalam grup-grup yang yang sama-sama berminat dalam perniagaan wangian. Jadi hanya tertutup saja. Jadi sekarang saya nak buka kepada saya berharaplah rakyat Malaysia yang mulakan saya tak naklah pergi macam sebelum ni. Saya ada kontak ataupun pengguna terbesar ataupun customer kita lah ya, rakan dan customer terbesar di Beverly Hills ya. Jadi saya sangat berharap tak nak di situ, tak nak kita punya produk kita ni terus dekat sana. Saya nak daripada Malaysia dulu. Satu lagi, saya pun terpaksa akur juga dengan apa yang mentor saya ajar kan. Dulu saya rasa macam tak percaya ni, sekarang ni bila dah selepas 7 tahun kan, saya membenarkan kata-kata mentor saya dulu. Dia kata Ivan Hairi kan, dia kata kalau kita nak berniaga, lebih baik kita berniaga dekat negara kita sendiri dulu, kemudian barulah kita kembangkan dekat luar kan. Saya ni terbalik, ataupun saya ni ikut saya je, saya suka mencuba kan. Jadi bila kita buat dekat luar, cerita dia lain tau. Cerita dia sebab persaingan banyak kan, perfume seluruh dunia persaingan banyak dan semakin berkembang, dan kita jadi tenggelam tau kalau kita tidak start daripada Malaysia sendiri kan. Orang-orang Malaysia tak tahu, jadi macam satu kerugian pula bagi saya rasa kita rakyat Malaysia, kita ada produk kita sendiri, produk yang orang luar memang nak sangat, gaharu memang nak sangat kan. Yang bagi yang faham tentang gaharu ataupun dalam perniagaan gaharu ni, memang dia nak sangat. Lebih baik kita bagi peluang kat orang kita dulu, kemudian sama-sama kan kita berkolaborasi ataupun sama-sama berniaga, kita kembangkan. Sebab sekarang daripada Malaysia pun kita senang nak kembangkan keluar kan. Baik, pukul 10.14 sekarang. Saya mula tadi pada pukul 9.47. Sedikit masa lagi setengah jam, jadi saya sambung sikit ya tentang Nisha parfum tadi. Rentetan daripada puisi tadi, dan juga tentang minyak wangi ya, sebab puisi ni berkenaan dengan minyak wangi. Jadi kelebihan minyak wangi ni sebenarnya dia berbeza tau daripada minyak wangi yang bahan-bahan asal ataupun yang mungkinlah ya, saya bukan nak merendahkan sesiapa, tetapi saya sendiri pun ataupun keluarga saya pun kadang-kadang kita beli juga yang
sebab harga murah kan, kadang-kadang anak saya pun dia terbeli juga kan, terracun dengan ayat-ayat TikTok ni, terracun kan, dia terracun juga dengan jenama-jenama yang yang murah-murah ni kan. Saya sentiasa menghargai tahu setiap wangian, tak kira lah sintetik ataupun daripada bahan-bahan asli, dan saya akan simpan ya, sebab saya suka tengok contoh-contoh haruman ni ataupun bau dia memang setiap haruman itu, sebab saya adakan puisi ni dengan tajuk 7 rasa. Sebab rasa kita feel apa yang kita rasa. Sebab setiap perfume memang berbeza, dan setiap perfumer juga dia mempunyai idea yang berbeza mengeluarkan setiap perfume. Cuma atas kita. Kalau anda ni jenis yang mungkin sensitif kepada bau-bauan yang sintetik, macam ada customer saya dekat US kan, kenapa dia beli dengan saya? Sebab dia, walaupun dia dah beli, itulah yang saya dapat daripada dia, walaupun dia beli minyak wangi yang kayangan ya, berharga kayangan daripada syarikat ataupun jenama yang ternama ni, tetapi kelemahan diri dia sendiri yang alah kepada bahan-bahan sintetik. Jadi dia berkongsi dengan saya kan, dia kata dia tak boleh guna sekian-sekian brand. Jadi saya tahu brand tu memang kita dengar ataupun sebab tak boleh sebut kan, kita tak boleh nak sebut, ataupun saya kena jaga jugalah nama brand tersebut. Sebenarnya saya sendiri pun saya nak beli juga brand tu, sebab saya suka packaging dia cantik, dan juga saya suka haruman yang ada dekat dalam tu juga ada gaharu. Jadi bila rakan saya ni dah membeli haruman tersebut, dia kata memang bau dia memang best, dia cakap memang luxury, dia suka bau, tapi dia tak tahan, kata dia tak tahan, bila dia sembuh tu dia sesak nafas, dan dia terus berhingus, kata dia kan. Jadi dia tahu, dan saya juga berterima kasih dengan dia lah ya, kerana itulah saya pun tahu bahawa jenama ni pun sebab ya gaharu datang dari Malaysia kan, jadi susah nak dapat. Bila dekat luar negara terhad. Itu yang dijadikan kalau nak keluarkan banyak produk, tak mungkinlah nak dapat banyak kalau bukan itu sebenarnya nak memilih lah perfumer tersebut, dia nak pilih sama ada dia betul-betul ada je yang memang mengekalkan bahan-bahan asli tu, dia tak tukar langsung daripada yang asal. Tetapi bila saya tahu yang jenama sekian-sekian ni, walaupun dia sangat-sangat mahal kan, tetapi bahan di dalamnya mengandungi bahan yang sintetik. Okey, kita tutup cerita yang tu. Cuma yang yang saya nak kongsikan ni adalah bagaimana saya sendiri juga kan, dahulu saya seorang pesakit kronik asma. Itu sebabnya saya sangat-sangat mementingkan perfume yang saya boleh pakai, ataupun yang kita selesa lah. Yang kita rasa selesa. Bila kita sembuh je, kita dah tahu dah ya, saya dah tahu dah yang bauan tersebut saya boleh adapt ataupun saya boleh terima, dan tak ada masalah dari segi kita nak bau sedap, tapi bila kita tarik nafas saja dah kita dah rasa tak boleh nak bernafas kan, jadi tak ada faedah. Sedangkan bahan-bahan asal ya, itu sebabnya dipanggil minyak wangi asalnya. Kita ni menggunakan minyak wangi, bukannya jenis spray kan. Spray ni adalah terkini. Jadi minyak wangi itu sendiri sebenarnya adalah memberi manfaat kat kita, di samping bau harum dia, wangi dia kan, memberi kan macam gaharu ni, saya cerita gaharu sahajalah, saya tak perlu nak cerita mungkin daripada bunga ros ke apa, itu cerita lain, sebab dan cerita dia pun panjang juga. Kalau gaharu sahaja, manfaat daripada minyak wangi, daripada gaharu ataupun bauan gaharu tu sendiri ya, dia boleh menyembuhkan kalau kita ada asma, kalau kita ada alahan ya, membuka ruang dalam paru-paru kita ni ya, kita nak bernafas lebih lega, lebih selesa lah. Itu sebenarnya yang kita nak kan. Di samping bau tu kita tahan, ataupun kita boleh pilih jenis gaharu yang berbau lembut kan. Jadi kita ni sangat beruntung kat Malaysia, sebab gaharu kita ni adalah bauan yang paling lembut. Saya teringat ada kawan saya, kita ada buat satu jenis perfume juga dengan dia, Profesor Ahmad nama dia. Dia penggemar minyak wangi, ataupun dia menjual minyak wangi juga dekat tempat dia. Dia seorang guru fizik ya, profesor dekat sana. Jadi inilah kenangan saya dengan profesor tu, minyak wangi ni. Saya tak keluarkan dah minyak wangi ni, ataupun saya tukar nama ya, sebab
mungkinlah tak sesuai dekat sana, ataupun harga kita terlalu tinggi untuk Egypt ya. Profesor ni dekat Egypt, Profesor Ahmad ni dekat Egypt. Jadi tak jadilah, sebab mulanya profesor ni dia nak berpindah dekat Malaysia kan, jadi lebih mudah kita nak bekerjasama. Cuma hasil minyak wangi inilah ya, dia kata dia suka bau gaharu yang sangat nipis ataupun yang paling lembut. Jadi daripada Nur Shiny ataupun sekarang ni saya hanya singkatkan nama dia sebab saya tidak lagi berkolaborasi dengan profesor ni. Namanya Nur ya, anda boleh cari nanti ataupun saya akan naikkan nanti ya. Akan naikkan yang baru, yang terkini tentang perfume Nur ni, iaitu daripada beberapa jenis herba, beberapa jenis buah-buahan ya, dan juga gaharu yang paling lembut. Sebab ini adalah satu idea ya antara kami untuk memasukkan gaharu tetapi yang paling lembut. Terima kasih Atuk Aisyah Mariam ya. Terima kasih kepada anda join. Sekiranya anda rasa maklumat ataupun apa yang saya sampaikan ni ya mengenai minyak wangi ya, mungkin ada yang nak berniaga, ataupun anda rasa ada yang berminat untuk berniaga tapi tak tahu, mungkin tercari-cari idea nak berniaga apa kan, anda boleh share dekat rakan-rakan yang lain. Mungkin ada manfaat dia, sebab saya nak cari orang Malaysia dulu ya sebelum orang luar. Macam sebelum ni tu yang saya katakan tadi, orang luar macam dekat Beverly Hills ya, ataupun lebih banyak daripada pengguna-pengguna personal ya yang membeli dengan saya. Sebab nak keluarkan minyak wangi dia bukan senang ya. Yang asli ni dia bahan dia mahal. Satu lagi kos lah ya, kos untuk mengadakan packaging yang menarik, yang sesuai dengan kualiti ya. Takkan kita nak keluarkan sama saja. Bagi saya lah, bagi pendapat saya kan, saya tak nak packaging yang sama saja dengan yang lain. Jadi kita tak kenal kan produk kita sendiri ataupun apakah bezanya. Saya cuma boleh tunjuk contoh yang sebelum ni saya jual, dan saya akan dalam proses upgrade lah ya. Bila kita dah tukar ataupun rebranding kepada Nisha, ini saya letak plastik ni sebab saya tak puas hati dengan dia, sebab wangan asli ya, dia boleh menghakis brand ni. Jadi saya terpaksa letak laminate ataupun nak buat contoh balik lah, kita nak buat semula kan branding ni, supaya apabila kita spray tu, spray yang terkena pada brand tu tak hilang. Itu sebab saya katakan ya, perfume yang asli ni bukan senang kita nak keluarkan, dan saya perlukan anda juga ya, ataupun ingin bersama-sama dengan anda untuk sama-sama berkolaborasi, sebab kita ada 100 jenis haruman. Dan bahan-bahan dia pun bukan mudah nak dapat juga. Tidak semua ya, maksudnya dalam proses nak mengadakan 100 tu macam-macam macam-macam lah yang dihadapi, termasuklah saya dapat juga bahan-bahan yang bila dah sampai dekat pengguna baru saya tahu kan, bila bau dia berubah. Bau dia berubah, dia tidak seperti asal. Kalau perfume yang bahan dia betul-betul 100% asli kan, selama mana pun dia simpan, bau dia tetap sama. Macam yang saya simpan ni, bau dia tetap sama. Saya ada 100, jadi di antaranya ada yang dah berubah tu. Jadi saya tahulah ada bahan-bahan ataupun mungkin ya bahan mentah yang dapat daripada pengeluar tu tak asli kan. Jadi dia merubah bau minyak wangi tu. Kalau minyak wangi sahaja yang 100% minyak saja, payah untuk berubah. Tapi kalau dia sudah dicampur atau dicairkan untuk menjadi cologne ataupun untuk menjadi parfum ya, ataupun EDT, itu yang saya sangat-sangat mengalu-alukan ya. Lebih ramai lagi mungkin yang bersama-sama dengan kita ya, untuk berkolaborasi, untuk adakan yang sekiranya anda ni, sebab saya tak sempat, itu sebenarnya tak sempat ya nak adakan semua. Saya perlukan pelapis-pelapis. Macam anak-anak saya pun masih baru habis belajar kan, ataupun ada bidang masing-masing. Jadi saya lebih tertumpu kepada mereka yang mahir dengan perfume, yang mahir dengan bahan-bahan asli, yang mempunyai cita rasa ataupun pemikiran yang sama dengan saya. Saya tak minat lah macam ada yang nak upah saya kan, dia kata boleh tak tiru, ni saya minta maaf sekali lagi, boleh tak tiru bau minyak wangi sekian-sekian ni daripada Eropah lah ya. Sebab itu memang dah jadi lumrah kan di seluruh dunia kan, untuk mengadakan perfume yang lebih murah. Sebab perfume yang asli tu harga dia harga kayangan kan. Jadi bila kita nak dapatkan harga yang lebih murah ataupun nak untung, itulah sebenarnya macam kalau personal secara personal untuk saya sendirilah, saya tidak mahu. Itu sebabnya saya belum lagi menjualnya dekat TikTok Shop ya.
Sebab saya tak nak hanya orang yang hubungi saya, orang tertentu saja. Saya tak nak nanti ada yang mengatakan ini perfume Nisha tetapi bukan saya yang keluarkan. Jadi bila bukan saya keluarkan, dia dah jadi melanggar etika kan. Sebab saya yang cipta ya, saya punya idea kita ya, susah payah kita keluarkan ya, dan juga saya sentiasa merujuk ya, apa yang perlu tu saya rujuk kepada rakan saya yang mempunyai kilang kosmetik yang turut mengeluarkan perfume juga ya. Dia mengeluarkan perfume mengikut apa yang customer nak. Tentulah sedikit sebanyak dia ada info ataupun pengetahuan ya tentang perfume. Tetapi kalau tentang gaharu, ada yang dia mungkin dia tak tahu, dia akan bertanya dengan saya. Kemudian kalau yang lain-lain ataupun bahan-bahan lain kan, ataupun kehendak pasaran ke, sebab dia pengeluar kan, ataupun pemilik dua kilang kosmetik, jadi banyak jugalah yang saya belajar dengan dia. Ataupun jika anda dekat sini kan, anda boleh share ya, mungkin ada yang ada yang berminat, yang berkira-kira untuk buat satu perniagaan yang berasaskan perfume kan. Sambil tu sila tap-tap skrin ya, tak bergerak kat atas tu kan, tak bergerak ni, jadi tak ramai yang masuk. Sedangkan kalau saya kalau saya join ni ataupun saya bersiaran, saya nak lebih ramai yang lebih tahu kan, ataupun info tu sampai. Sila tap-tap ya, sila share ya, supaya sampai kepada yang lain yang mungkin. Sebab apa, bila saya masuk dalam live ya, Ivan Hairi petang tadi kan, jadi ramai yang masuk tu orang yang baru belajar, ataupun sentiasalah ada ya pelapis-pelapis baru yang nak belajar, nak berniaga kan. Jadi ramai yang masih lagi tercari-cari nak buat bisnes apa kan. Daripada rakan-rakan tu juga daripada beberapa tahun lepas ya, sama-sama di dalam yang menyertai live Ivan Hairi tadi ni kan. Ada juga di antaranya yang sebelum ini menjadi distributor dekat tempat masing-masing, ataupun masa tu dekat Sarawak, Brunei, Sabah ya. Tapi bila saya dah ubah iaitu kita kita upgrade ataupun kita rebranding, saya buka kepada lebih ramai. Maksudnya macam tak adalah macam cara lain lah ya, bukan macam seperti syarat-syarat untuk jadi distributor tu kita nak anda berniaga sendiri kan. Maksudnya macam jenama tu dikekalkan ataupun kita dah rebranding. Jadi yang lama-lama tu mungkin dah tak ada kan, sebab dah lama ya, dah beberapa tahun lepas. Jadi bagi orang yang baru kan, yang fresh lagi, yang tenaga baru, yang mempunyai pemikiran tentang perfume ataupun yang sukakan keaslian, yang faham ya, kita betul-betul nakkan yang pure, bukan setakat keuntungan saja. Keuntungan tu memang betul, mesti setiap perniagaan mesti nak untung, tetapi kita nakkan kelainan ataupun mengekalkan keaslian Nisha Parfum tu. Okey, baiklah. Dah pukul 10.28. Kita boleh pergi kepada shopping. Jadi saya akan simpanlah cerita tentang minyak wangi ni, sebab rakaman ni sentiasa ada ya. Saya akan uploading dekat satu lagi platform yang lain, jadi akan dapat sepenuhnya ya. Anda boleh lihat dekat platform lain, ataupun anda boleh rujuk dekat post-post sebelum ni, dekat mana saya menaikkan video-video penuh. Jadi mungkin ada yang terlepas ke, nak dengar mengenai Nisha Parfum hari ni kan, macam mana nak berkolaborasi bersama ke ya. Jadi boleh anda anda rujuk dulu dekat post-post saya sebelum ni. Okey, baik. Terima kasih kepada Stylus Pet Shop yang baru join ya. Saya The Nisha Show. Jadi kita baru habis cerita tentang puisi yang bertajuk 7 Rasa, iaitu berkenaan dengan perfume ya, ataupun perfume kami yang kami adakan sendiri, ciptaan kami sendiri. Jadi daripada situlah puisi ini tercipta. Dan seterusnya kita pergi shopping ya. Kita pergi shopping pula sekarang. Okey, saya akan pinkan ya satu persatu. Bermula daripada bawah. Malam ni 15 sahaja. Okey, saya start daripada yang pertama ni lah ya. Shawl, magnet brooch, headscarf abaya,
Claps ya, RM4.90. Ini anda boleh tengok macam mana. Sekarang ni banyak benda-benda yang moden yang memudahkan kita kan. Itu yang best tu. Anda boleh cuba ya, kalau nak cubakan jenis shawl magnet brooch. Kadang-kadang produk yang saya nak ni ya, kita tak sempat nak dapat free sample ataupun tak sempat saya nak beli untuk saya tunjuk kepada anda, sebab produk ni cepat habis tau. Produk cepat habis. Kalau benda yang saya terasa saya nak tu cepat pula habis. Itulah sebelum ni saya dapat ataupun sebelum live dari masa ke semasa lah ya, dapat notification daripada TikTok ya, produk apa yang dah habis. Jadi saya terpaksa delete dan masukkan yang baru ya, dan juga kena alert lah ya, saya kena alert lah apa yang dah habis ataupun macam minggu lepas ataupun dua hari lepas ya, saya naikkan tentang kaftan ya. Banyak yang dah habis. Itu sebab ramai orang kita kan dah berbelanja awal. Tak awal dah kita ni. Lagi sebulan lebih je kan. Lagi sebulan lebih je ni sekarang bulan Rejab. Bulan Rejab pun dah nak masuk tengah-tengah bulan Rejab dah. Ke dah tengah-tengah bulan Rejab dah. Bulan Rejab tu bulan Syakban kan. Sambil tu saya akan next saya kepada jubah abaya Marsha plain. Ini jubah abaya. Jubah abaya ni, jubah atau abaya ni lebih kurang je lah. Jenis baju labuh ya. Saya sekarang pun sedang memakai ini baju yang saya pakai ni jenis kaftan. Harga dia memang murah sangat, tapi fabric dia berkualiti ya, bukan kerana murahnya harga, kualiti dia tak bagus ya. Dekat TikTok ni semua produk yang bagus, sebab TikTok meletakkan syarat menjual produk yang berkualiti sahaja. Jadi baju-baju yang kita dapat dekat sini kan, yang kita nampak harga macam sekarang ni, abaya yang saya pinkan harga dia RM89. Abaya ni harga dia kayangan sikit berbanding dengan kaftan. Sebab kaftan macam ni very simple ya. Kain 3 meter je. Dia labuh sampai ke hujung kaki kan. Macam jubah tapi dia style dia macam kaftan. Dia besar, lengan dia besar kan. Nampak ke? Nampak tak? Besar macam ni kan. Berbezalah dengan abaya tu mungkin kecil sikit ke kan. Kaftan ni asal dia memang baju tidur yang besar macam kelawar tu. Tapi dia ubah menjadi baju yang sesuai untuk kita pakai dan dah jadi viral. Itulah yang cepat habis ya. Dah cepat habis lah. Ada yang paling cepat habis sebab yang paling murah, yang RM19 punya dah habis dah. Biasalah kita kalau boleh kita nak lagi murah kan, dan produk dia bagus ataupun kualiti bagus kan. Eloklah macam tu. Jadi saya pun cuba sedaya upaya juga, saya scroll cari yang murah dulu, saya naikkan yang murah dulu ya, supaya memberi manfaat kepada lebih ramai orang kan, nak beli dengan harga murah, manfaat lah kan, kita nak berjimat ya. Okay, next. Yang ni 199 ya, heavy pleat abaya Dubai free shawl. Yang ni harga dia 199, cantik yang ni. Dia free shawl. Saya nak tengok jugalah shawl dia macam mana. Sebelum ni kami pernah mengeluarkan abaya beberapa tahun lepas, anak sulung saya mengeluarkan abaya. Ini salah satu daripada tudung dia, selendang dia. Ni kualiti dia. Saya pun dah tak ingat harga dia sebab bukan saya yang jual, anak saya yang keluarkan. Jadi dia punya design pada saya suka selendang ya, lebih daripada tudung lain ya. Mungkin sebab umur juga. Saya suka selendang, jadi saya suka yang ada lace. Macam selendang ni boleh sesuaikan dengan mana-mana baju warna hitam kan. Kalau tudung tu dah lace, baju kosong macam ni pun tak apa dah, sebab dah tudung kita lace. Kemudian tu boleh cari juga yang sarung tangan yang lace juga ke. Yang lace saya dah share dah sebelum ni, dah habis juga, dah tak ada dah. Saya pun tak sempat nak beli. Ini yang dah ada dalam collection sendiri kan. Jadi yang itu yang best ya, bila baju kita simple, kita boleh dapatkan ataupun kita boleh sesuaikan dengan shawl yang ada corak-corak shawl yang bentuk lace ke kan. Sebab kan raya kan kita nak pelbagai, kadang-kadang kita boleh pakai baju yang sama, pagi boleh pakai, kalau baju tu tak perlu lagi kan, petang boleh pakai lagi, tapi kita tukar tudung kan. Tak adalah bergambar tu sama je kan, ataupun mood lah ya, mood kita kan, kita nak ubah-ubah mood, kita pun tak seronok. Biasalah perempuan kan nafsu kita 9 kan. Jadi tak heran lah kita nak bertukar-tukar style tudung dan baju dan sebagainya, tapi kita nak murah. Okey, baik, yang seterusnya adalah abaya lace ya. Sekali lagi lace ya, saya suka sangat lace. Lace memang cantik, dia memberi kesan mewah ya. Abaya lace si crepe ya. Crepe ni dia macam ni lah, macam sutera ya, sutera tiruan. Yang ni akan berakhir, harga ini
akan berakhir pada selepas 1 jam 25 minit. Sementara tu saya nak melihat anda dekat sini yang baru join ya. Siapakah anda yang baru join? Saya nampak Abang Jendul baru join, baru masuk. Terima kasih. Ada share tu baru 4 share sahaja kat situ. Mungkin ramai lagi ke Cenggi ke? Kalau nak share kan boleh share. Kita tengah shopping abaya sekarang. Untuk ketahuan anda juga ya, abaya ni selalu ataupun sebelum ni kaftan pun banyak yang dah habis, jadi saya terpaksa masukkan, tambahkan lagi. Tak best lah kalau kita nak meniaga pun sikit je kan dekat shop tu, tak meriah lah kan. Dan mengikut kesesuaian anda, mengikut pilihan. Satu lagi, mesti ada tali tape untuk kita tahu ukuran kita kan. Jadi itulah cara-cara dia kalau nak beli secara online kan. Kena tahu saiz kita, ataupun kalau kita nak beli untuk pasangan kita kan, biar kita dapat dulu berapa ukuran dia. Anda boleh klik kat situ, tengok ukuran yang sesuai ya. Mungkinlah ikut ketinggian seseorang ataupun bentuk badan, saiz kat mana-mana kan. Memang baju tu dia free size, tapi free size macam mana pun kita kena tahu juga berapa kan, berapa dia punya ukuran bahu kan, ukuran dada, ukuran pinggang dan punggung sebagainya. Sebab setiap badan kita ni tak sama. Satu lagi, kita nak selesa kan. Terima kasih kepada anda yang baru join. Aju je lajar ya. Kita shopping sekarang ni. Kita tengah shopping baju abaya. Baju abaya. Ataupun nak shopping baju raya ya. Ataupun Abenor baru join. Abenor dah shopping ke untuk isteri? Okey, saya nak pergi kepada next. Anda boleh tengok nanti, boleh scroll kat bawah kan, mana yang terlepas tu. Ini ada free shawl ya. Harga 199, memang cantik. Ada lace, ada lace. Ada free gift. Next, saya dah pin tadi abaya lace yang harga RM47. Lace kain krip kan, kain krip tiruan lah, sutera tiruan itu sebab dapat harga murah. Tapi harga asal dia RM89.90 yang akan kembali kepada harga asal pada selepas 1 jam 22 minit 53 saat masa bergerak. Okey, yang seterusnya abaya lace juga. Abaya lace. Anda kena klik nak tengok macam mana corak dia. Yang ni cantik ya, yang ni harga dia RM239. Biasalah lagi banyak design ataupun design lebih cantik tu, harga pun sangat-sangat cantik kan. Okey. Seterusnya Bonika abaya by Gerobok Gaga. Gerobok Gaga. Saya pinkan ya abaya yang seterusnya yang berharga RM150. Ada beza ya. Abaya dengan kaftan. Kaftan sangat murah. Macam kaftan saya pakai ni sangat simple. Sangat simple. Dia labuh macam tu je kan. Dan murah, sangat murah. Ada yang harga 19, ada habis stok dah yang harga 20 sekian-sekian kan. Murah kan, tak ada macam abaya ni. Abaya ni lebih mahal ya, sebab abaya ni dia ada design ya, dia ada design, dia ada lace ya. Kalau kaftan ni ada design dia, ada lace dia pun akan jadi mahal juga, ataupun ada labuci ke kan, dia akan jadi mahal juga. Okey. Seterusnya saya nak pinkan Dreamtail Alina Muslimah wear Muslimah dress RM37.90. Anda boleh klik untuk tengok baju tersebut macam mana bentuk dress ni kan. Boleh klik dulu, buatlah macam-macam nak beli kan. Sebab itu saja cara yang kita dapat check warna apa yang tinggal ya. Kalau kita just tengok macam tu je, kita tak nampak, tak tahu mana yang masih ada dalam stok. Okey, baik. Seterusnya abaya lace viral 2-in-1 ya. Super cantik. Saya pinkan. Harga dia RM9.90. Ini saya tak tahulah kenapa murah sangat. Siapa dekat sini yang baru join ni, saya masih ada nampak yang nama yang sama, Acu Jelajai ya. Mungkin cik ke puan ke kat sini kan. Mungkin ada seorang wanita yang sedang mencari baju-baju raya. Boleh dapatkan ni murah sangat ni. Cuba cek dekat bawah tu, cuba klik dekat gambar tu dan tengok macam mana dia punya style. Sebab harga dia yang ni sangat-sangat murah. Dia cerita abaya lace ya, tapi harga dia kenapa RM9.90 ni? Baik, anda cuba dapatkan ya. Dapatkan satu. Kita tak tahu berapa ada dalam stok ya.
Sebab dia viral 2 in 1. Ini mesti sekejap je ya. Sedangkan yang saya jual sebelum ni pun yang harga RM19 tu pun dah sold out dah 2 hari. Lepas tu saya tengok dah tak ada dah. Saya kena, ataupun saya dapat notification daripada TikTok, dia kata produk sekian-sekian, dia kata dah habis. Jadi saya kena check dah, saya kena get out kan baju tu, kena delete, remove kan, dan gantikan dengan yang baru. Jadi malam ni saya masukkan stok-stok abaya, sebab dalam Indonesia Mall ni dia saya banyak masukkan produk. Jadi bila dah banyak dan penuh ya, apa yang saya kena delete tu saya akan buang dan saya akan gantikan yang lain. Jadi banyak malam ni yang saya gantikan ya, baru masuk dalam dalam Indonesia Mall ni. Jadi produk yang baru masuk dekat sini dan masih ada lagi. Anda boleh dapatkan, rebutlah ya, RM9.90 ni murah sangat ya. Tak rugilah kalau RM9.90 tu sangat-sangat untung. Yang ni lagi murah, yang ni lagi murah ya. Yang ni lagi murah, yang ni RM6. RM6. Saya pun terkejut juga sebab tadi saya just baru masukkan, baru saja daripada TikTok Shop kan, masuk dalam Indonesia Mall. Tapi saya tak sangka pula yang ni lagi murah. Saya ingatkan yang tadi tu murah ya. Yang ni lagi murah, RM6 je. RM6 je guys. Ataupun Cik Muhammad Rose ya. Kalau Cik Muhammad Rose ya, ada orang rumah kan, ataupun kalau bujang lagi mungkin nak beli untuk ibu kan, kalau rasa, sebab style macam ni sesuai ya. Saya ni seorang nenek ya, baju ni sesuai untuk saya. Baju-baju yang simple macam ni, besar-besar macam ni kan, sebab dia free size ya, nak pakai dengan selendang ya. Kalau anak-anak saya yang masih sekolah pun sesuai, masa kita kedua kendara semua pakai style yang sama, warna saja lain-lain kan. Memang cantik, sopan ya, dan kita pun rasa seronok bila semua pakai baju-baju viral, murah dan warna je berbeza kan, pelbagai. Dan kita orang Kelang Kabut juga masa tu, malam tu ada kenduri kendara, petang tu nak cari baju yang sama sebab kami ramai, 4 orang semua. Anak saya, anak perempuan saya 4, semua dah lebih kurang sama dengan saya dah. Jadi kami boleh pakai ataupun share size yang sama. Cuma kadar baju ya, ada yang jenis kaftan yang sangat labuh, yang terpaksa kami adjust ya ujung kaki tu. Jadi tak kisahlah sebab harga pun murah kan. Masa tu kami beli dalam harga jenis yang RM25 punya. Beli banyak-banyak kan. Itulah untungnya kan, bila dah besar-besar anak perempuan boleh share baju ya. Dan baju kaftan ya, memang sesuai nak pakai masa kedua kendara. Pakailah dengan bangganya kan, baju sopan kan, dan sama semua ya. Macam lah kita ni macam pergi ke butik pula baru nak cari baju, padahal Kelang Kabut nak betulkan ujung baju tu supaya sesuai, supaya mengikut saiz kami masing-masing. Tak perlu potong pun ya, sebab dia straight, tepi tu straight. Jadi kita just lipat saja, dia flow cantik lagi ya. Cuma kena jelujur dulu, kemudian jahit sikit lah untuk maksudnya jahit tu tak perlu mesin, pakai tangan saja kan, asalkan dia kemas ya, dia terletak terlipat macam tu, dah boleh pakai dah kan. Sebab masa tu buat kenduri kecil untuk anak nombor 3, tiba-tiba dia kata dia dapat tarikh kahwin hari tu. Kami ni Kelang Kabut yang dalam masa awal sebelum tu berapa minggu, tak plan untuk berapa orang yang balik masa tu. Saya tak terfikir anak saya semua boleh balik, sebab ada yang dekat universiti, ada dekat asrama kan. Jadi kita ingat nak buat majlis majlis kecil-kecil antara 2 keluarga je. Tapi last minute semua boleh balik. Itu yang best kan, bila kita ada baju yang murah ataupun kita dah standby. Dah standby baju kat rumah, tak kira lah apa-apa occasion boleh pakai kan. Itulah bila terjadinya demikian. Sebab anak saya nak lelaki, jadinya yang berkahwin tu anak lelaki. Dia sepatutnya kahwin bulan 1. Bila bulan 12 masa tengah sisi borang tu, dia dapat tarikh tu kan. Dia memang dah ready dah dengan pasangan dia, yang sekarang dah jadi menantu saya kan. Dah ready, dia kata kita nak buat kecil-kecil je, dapat je tarikh kita nak nikah kan. Punyalah semangatnya kan. Jadi semangat itulah yang bersama-sama dengan baju, jenis baju yang kami beli dekat sini kan, dekat TikTok tau. Itulah yang murah tu, beli banyak-banyak. Bila kan kita ada dapat harga-harga yang diskaun ya, daripada voucher-voucher. Anda boleh dapat voucher mungkin dekat sini ataupun voucher daripada live yang lain ya. Kita ambil voucher tu. Jadi banyak mana kita beli, lagi banyak kita beli, lagi banyak keuntungan kat situ ataupun potongan harga kan. Setiap bulan free shipping kan. Itu yang best tu. Kemudian dapat lagi free gift baju lagi selai kan, sebab kita beli banyak dekat satu pengeluar. Okay, next. Yang RM6 ni ya, boleh je
try beli dulu kan. Tak rugi sebab murah. Murah ni kadang-kadang sebab syarikat tu dia nak let go pengeluar tu nak let go, dia nak masukkan yang baru, ready stock. Dia nak habiskan stok lah tu. Kenapa murah sangat, terkejut saya tengok. Okey, yang seterusnya RM49. Ini bagi anda yang suka bergaya lah, dress klasik, dress muslimah. Ini terpulang pada masing-masing lah ya, anak-anak dara kita kecil-kecil tu kan, mana yang suka nak nampak klasi ataupun fashionable kan. Adalah dress jenis macam ni yang dia ada pinggang sikit dia selamat kalau tudung kita labur atau selendang kita labur kan. Dan baju tu longgar sikit, selamat nak pakai kat luar kita boleh gayakan macam saya lah. Zaman saya memuda dulu pun kan, kadang-kadang baju tu masa saya jadi pengacara majlis, saya pakai baju jenis kebaya nak sebut kebaya sebab dah tak pakai dah sekarang, lupa nak sebut. Jadi kebaya tu kan dia ikut shape juga, tapi longgar lah, bukan nak ketat sangat kan. Tak boleh lah nak pakai ketat, masa tu saya boleh pakai niqab. Tapi saya pakai selendang yang labuh, yang tak nampak shape tu, jadi dia sopan dah. Itu yang mungkin ni kan anak-anak kita pun macam tu juga kan. Dia rasa macam tak nak lah set style macam tu je, ataupun rasa macam nak lah ada bentuk macam princess sikit ya. Macam ada anak saya nombor 5. Anak yang nombor 5. Dia punya style tu, dia kalau membeli baju, kalau bawa dia pergi ke butik ataupun ke kedai-kedai baju, dia lah yang paling lama memilih yang cita rasa tinggi kan, nak baju-baju yang macam mana kan. Okay, next. Abaya plain jubah lace ya. Jubah abaya dress muslimah, harga dia RM62.99. Harga asal dia 65 tak silap saya. Yang akan pergi kepada harga asal ni panjang masa dia 18 jam. Maksud dia sehingga esok lah, sehingga tengah hari esok lah, lebih kurang macam tu. Sehingga tengah hari esok harga dia RM62. Dia akan kembali kepada harga asal itu RM65.99. Jika anda dah ready nak dapatkan sekarang, memang dah ada dah dalam kocik ataupun dalam kad ke kan, dah ada bajet dah, memang plan nak beli baju raya dah, boleh cuba dapatkan baju ni. Tengok dulu, tengok saiz dia, tengok warna dia kan, boleh grab. Okay, next. Terima kasih Encik Azhar Jaafar yang join. Anda nak shopping ke? Jemput tap-tap screen sikit ya. Siapa yang ada ni, saya jemput tap-tap screen, share kepada mungkin Encik Azhar kalau ada orang rumah ke, nak share dengan dia, so dia tengok sendiri kan. Baju yang macam mana dia nak pilih ya. Sebab ada baju yang sangat murah. Malam ni saya tak perasan yang saya masukkan dalam banyak-banyak ni, sebab baru lagi saya masukkan. Kita menggantikan mana yang dah habis kan. Yang berharga RM6. Saya rasa macam tak logik je RM6 tu, tapi anda boleh tengok, mana tahu ya, rezeki kan. Naila Abaya cardigan one set. Ni baju jenis labuh, baju cardigan ya. Kalau anda suka baju-baju yang fashionable, jenis yang kat dalam boleh lah nak pakai ikut suka hati kita nak pakai apa kat dalam, tapi bila kita nak keluar tu terus pakai cardigan, jadi dia jadi senang tau. Senang dan cepat kan. Inilah cardigan ni penyelamat lah. Apa kita pakai kat rumah, bila kita keluar tu kita terus pakai cardigan. Dah lengkap lah kiranya. Okay, next. Sementara tu saya nampak ada lagi user yang baru join. Terima kasih kepada anda yang join ya. Kita shopping malam ni. Baju yang saya sedang pinkan adalah abaya mewah ya, dengan skirt dua helai. Maksudnya skirt dengan baju tu sendiri, dua pieces ataupun dua helai lah ya. Berharga RM80.62 ya. Sebenarnya abaya yang saya pakai ni pun dia ada belah dekat tepi. Jadi bila saya pakai skirt labuh ya, ataupun long skirt kan, kalau skirt tu ada design, saya pakai skirt ada design baru ni yang saya buat ke kendara tu. Jadi dia ada design, nampaklah design tu bila kita berjalan kan, nampaklah lace pada kain tu, lace tu penuh pada kain tu ataupun skirt labuh tu. Jadi bila baju kita berbelah, nampak cantik lah kan, nampak berbeza lah. Okey, seterusnya dan yang terakhir,
abaya Mas by Habibi. RM79 sahaja. Okey. Saya dah pergi kepada baju yang terakhir dah kat sini. Terima kasih kepada anda yang join ya. Mana apa ni, saya menunggu-nunggu juga ya. Dah sampai dah, kita dah nak habis dah. Yang biasa join kita malam ni kan, mungkin anda sibuk kat sana. Saya nampak Kaira Shop join. Terima kasih Kaira Shop ya. Terima kasih kepada anda yang share, yang mungkin mungkin sekarang ni belum plan lagi kan, sebab baju ni kan, kalau saya sendirilah, kalau nak beli baju tu mesti saya kena tengok dulu harga mana yang paling murah, kemudian kalau murah tu pula sesuai ke tidak kan. Okey, satu-satu nama Cik Akub join, terima kasih ya. Kita akan berakhir tak lama lagi. Indonesia Show tadi start pukul 9.47. Jadi kita dah 1 jam sampai masa lah untuk saya akhirkan The Indonesia Show pada malam ni, yang bermula dengan puisi sebelumnya, dan kita shopping selepas setengah jam. Sempat juga tadi saya kongsikan, sekali lagi saya akan share kepada anda yang baru join ya, Nisha Parfum ya, produk kami, iaitu minyak wangi yang dibuat ataupun made in Malaysia ya, buatan Malaysia. Pengeluar dia orang Malaysia, dan bahan-bahan utama dia daripada Malaysia, gaharu daripada Malaysia tu utamanya. Jadi kita ni sebenarnya kita dapat harga yang lebih murah jika orang Malaysia sendiri yang menjual barangan Malaysia, sebab barang adalah kebanyakan daripada Malaysia. Gaharu-gaharu daripada Malaysia, kalau dia sampai luar negara, harga dia dah bertambah, boleh menjadi sampai 2 kali ganda, berkali-kali ganda kan, kalau gaharu. Kalau minyak gaharu yang asli itu sahaja. Tetapi kalau minyak wangi ni harga dia sama worldwide, dia boleh kata lebih kurang sama ataupun mengikut currency negara. Cuma untungnya sebab dapat sendiri terus daripada pihak kami kan, dan tidak sama dengan perfume lain, sebab dicipta mengikut formula sendiri dan cita rasa saya sendiri. Seperti yang saya terangkan dalam puisi awal tadi, 7 rasa. Ya, Cik Zaitun ataupun Puan Zaitun Wang Teh, terima kasih join ya. Sekiranya Cik Zaitun ataupun Puan Zaitun suka dengan minyak wangi yang senang nak bawa sembahyang, yang boleh bawa nak pergi masjid kan, boleh dapatkan melalui kita. Boleh berhubung selepas ni, boleh tulis dekat ruangan komen dekat post-post saya, dan ada juga kita share macam mana nak dapatkan, sebab saya tak dapat nak masukkan dalam TikTok Shop. Tadi saya dah terangkan kenapa kita tak jual dekat TikTok Shop. Sebab saya tak sempat nak adakan semua. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang berminat untuk berkolaborasi bersama-sama, saya akan serahkan kepada anda untuk memasarkannya, seperti yang biasa kita perhatikan ya, di kantor ya, yang berniaga minyak wangi yang macam ada seorang pelakon tu, Cik Ammar kan, Ammar Ashraf kan, dia kata bagus juga kalau dapat produk daripada Malaysia kan. Jadi minyak wangi kita ni daripada Malaysia lah, memang buatan Malaysia dan orang Malaysia, dan bahan-bahan daripada Malaysia. Okey, baik, mungkin ya, kalau ada pertanyaan anda boleh tulis dekat ruangan komen ya, sebelum saya akhiri. Kalau anda sempat tulis tu, bolehlah saya jawab sikit ya. Saya tunggu sedikit masa lagi mungkin ya. Puan Zaitun ke nak menulis soalan dekat situ, mungkin nak bertanya tentang perfume yang sesuai ya. Satu lagi kelebihan dia ya, kalau dapatkan perfume terus pada kami, anda boleh berbincang ataupun sebab bila dalam banyak-banyak tu mesti ada satu ya, ataupun beberapa jenis perfume yang sesuai dengan kita. Sebab ada perfume yang sesuai untuk orang berkarakter lemah lembut, orang yang maskulin ya, kadang perempuan pun ya, perempuan pula ya. Perempuan pun ada yang seperti lelaki, yang maskulin, yang saya jual perfume tu kepada kawan saya lelaki. Kemudiannya isteri dia sukakan perfume dia tanya saya kalau ada bahan-bahan, contoh dia macam jasmine kan, jasmine, kalau jasmine dengan oud bau dia kuat, tetapi dia memang bertanya perfume tu. Jadi kita tawarkan mengikut apa yang diminta, sebab seseorang tu bila dia dah sebut bahan, maknanya dia tahu bau jasmine tu macam mana, dan dia faham bau gaharu tu macam mana.
Dan apa ni, memang bau dia agak kuat, tapi memang ada sih setengah perempuan yang memang boleh carry, yang boleh bawa bau-bau macam tu, ataupun yang ngam kan, yang memang sesuai dengan karakter dia lah. Ataupun saya sendiri, sebenarnya saya sendiri pun saya memang, itu sebab saya berjual gaharu ya, saya menjual gaharu sebab saya sendiri, saya memang apa, sampai anak saya anak bongsu saya dengan anak sulung saya kan, baru-baru ni dia ada pergi lawatan ke kilang membuat Al-Quran ya. Kilang membuat Al-Quran kita ni adalah yang terbesar di dunia. Yang saya rasa seronok dan bangga tu bila anak saya hantar mesej dekat saya, dia kata kilang ni ada bau umi, dia kata macam tu tau, kilang ni ada bau umi. Dia cakap bau gaharu ke? Betul, dia cakap yang tu kan. Sebab saya memang pakai gaharu dekat rumah pun, saya nak sembahyang saya calik sikit gaharu ya. Sebab kita nak solat pun kita dapat pahala ya bila kita berwangi-wangian. Walaupun kita dekat rumah untuk diri kita sendiri, untuk kita solat kan, nak bertemu dengan Allah pun kita dapat wangi-wangian ya. Memang apa ni lah, sangat baik lah. Ni Cik Fik ni nak suruh saya berterusan bercakap ni. Terima kasih ya, saya nasi lemak. Terima kasih Fik, sebab saya sebenarnya nak akhirkan dah ya. Boleh share juga ni, kalau nak bagi saya lanjutkan sikit lagi, boleh share, sebab anda dah bagi saya nasi lemak ni dah apa ni, saya kena teruskan lah ya. Kalau saya tiba-tiba saya nak tutup tu macam cepat sangat, ataupun sebab ada yang baru masuk kan, dan ada juga idea-idea saya yang baru keluar ya tentang Nisha ni. Jadi saya nak berkongsi juga dengan anda. Tengok Fik ni rajin pula lah ya, rajin pula krim saya panda. Terima kasih. Sebab apa, boleh share juga Fik. Tekan share, button share tu. Mungkin ada yang lain rakan-rakan yang nak tahu tentang perfume kan. Sebab rakyat Malaysia ni saya tengok ramai yang suka perfume, ataupun saya lihat perniagaan decanter ya, sebagai decanter dalam TikTok ni sangat-sangat hebat. Dalam beberapa minggu ni yang saya perasan kan, sebelum ni saya tak sempat nak masuk banyak live, tapi makin lama makin banyak live yang masuk FYP dengan saya ni, yang saya tengok banyak sangat perniagaan daripada perfume, ataupun yang menjualnya secara decan, sedikit-sedikit kan. Jadi orang kita ni memang suka minyak wangi. Itu ada satu peluang anda, kalau anda ingin berkolaborasi dengan Nisha Parfum. Kita kenalkan produk kita sendiri, jenama kita sendiri, dan berbanggalah menyebut produk kita sendiri kan. Jenama kita asal daripada Malaysia. Jadi kan untung memang banyak lah. Sebab apa, anda terus ya dengan pengeluar, dengan pihak saya sendiri. Jadi kalau macam Decan tu, saya teringat Raja Farah kan, memang dia kalau lewat malam selalu dia online. Saya selalu masuk juga sebab saya dah nak end live dah kan. Jadi sempat masuk live dia tengah-tengah malam, nak tidur ni, tapi boleh jadi tak tidur tahu. Sebab apa, Raja Farah, pelakon tu kan, Raja Farah ni dia cukup pandai cerita tentang perfume, dia cukup bersemangat, dan dia ada jiwa tu. Seorang lagi Amar petang-petang kan, kadang-kadang saya masuk, kadang-kadang memang tak sempat lah, siang memang tak sempat lah. Raja Farah waktu lewat malam, jadi saya ada masa untuk masuk dalam live dia. Saya suka ya, ada saya share dekat post sebelum ni. Kalau anda perasan ya, kalau anda dah sebelum ni pergi dekat post-post saya, ada beberapa yang saya screenshot kan. Sebab apa, Raja Farah ni ada perasan apa yang saya tulis tu. Jadi seronok kan, kita share benda yang sama, minat yang sama, semangat yang sama, cerita pasal perfume kan. Ni saya bolehlah lanjutkan bila Cik Fik. Terima kasih Cik Fik ya, yang memberi nasi lemak ni. Sekarang saya lapar nasi lemak pula kan. Saya lapar ni, kira nak cari santan lah, nak memasak nasi lemak ni. Okey, saya suka nasi lemak sebenar. Jadi bila ada nasi lemak macam ni, jadi apa? Jadi lapar. Jadi lapar. Jadi bersemangat nak makan, nak masak, nak makan ya. Buat sendiri tu lain, kalau beli tu lain ya. Yang tertentu saja yang nasi lemak mereka special. Okey, jadi saya sambung sikitlah cerita ya. Bila ada yang stay dekat sana ya, mungkin anda ingin mendengar selanjutnya tentang Fik dari mana Fik? Saya teringat kawan kerja saya dulu nama Fik, handsome sangat dia. Fik dari mana? Boleh tulis komen kat situ. Cik Nur Azwin ya, mungkin asalnya nama ni pernah nampak, saya pernah nampak, mungkin pernah join sebelum ni. Saya nak sambung sedikit lagi ya tentang Nisha Parfum tadi. Saya nak tunggu Fik jawab. Anda dari mana? Oh, dari Selangor. Terima kasih.
ni encik ke mungkin remaja ke, mungkin yang seorang ayah ke ataupun peniaga ke, boleh share sikit sebab anda menyebabkan saya kena stay. Peniaga ke fake ataupun sedang mencari peluang ke, boleh tulis sikit kat ruangan komen. Okey, baik, tak apa. Saya teruskan sikit lagi. Okey, begini, macam saya katakan tadi Nisha Parfum ni adalah satu perniagaan yang kami buka ya untuk rakyat Malaysia. Maksudnya macam sebelum ni saya pergi ke platform lain saya memang ada lebih kepada platform lain ataupun serius ya dekat satu profesional social media ni. Saya memang tak boleh sebut platform, memang tak boleh sebut dekat TikTok ni, kita dilarang untuk sebut lain-lain platform. Jadi dekat situ saya akan dapat yang pengguna ya ataupun pengeluar, itu yang saya dapat banyak sampel-sampel ataupun yang ada pemilik ladang, kemudian dia orang buat sendiri minyak wangi kan, minyak wangi bunga-bungaan ke, herba ke kan, tak berniaga. Okey okey, baik tak apa. Mungkinlah akan datang ke kan, orang biasa. Saya pun orang biasa juga, no problem ya, kerja pagi makan pagi, kerja makan saya memang jenis suka gelak sebenarnya, sorry. Saya memang gelak ya, kalau bagi anda yang kenal dengan saya, fahamlah karakter saya memang mudah nak tergelak ya, bukan gelak kadang-kadang saya jenis mudah gelak lah, itu saja cerita dia. Okey, sebab kalau cerita pasal kita orang biasa, semua kita ni asalnya orang biasa, saya pun orang biasa juga. Kalau lah saya ni mungkin lah ya, cerita balik pasal mentor saya Pak Hairi ni kan, kalau dah saya macam okey tak apa, terima kasih, nanti kita akan jumpa balik. Mungkin Cik Nur Azwin ya, kalau ada soalan ya, sebab Cik Nur Azwin pun like live, mungkin nak tahu sesuatu. Okey, terima kasih Fik ya, sangat menghargai. Nanti kita akan datang, mungkin akan masuk. Kalau nak masuk mungkin hari Isnin tengok post saya apa yang saya nak share pada hari Isnin. Saya suka lebih ramai yang tahu ya, sebab hari Isnin tajuk kita. Okey, saya nak tutup dulu tentang Nisha Parfum tadi, sebab mungkin anda bukan perfumer ataupun penjual perfume kat sini. Kita ambil sedikit cerita ataupun tajuk yang menarik ya, tajuk yang sepanjang minggu yang paling ramai views ataupun followers ataupun rakan-rakan paling ramai share, iaitu tajuk mental health ataupun kesihatan kesihatan mental. Jadi saya jemput anda hari Isnin nanti. Kalau hujung minggu ni santai-santai je macam ni kan, baca puisi hari ni. Besok kita tulis tentang tulis pula sebab saya nampak ada komen kat atas esok tentang aktiviti hujung minggu. Itu pun kalau saya tak sibuk. Tapi mungkin lah ya, sebab kita ada 15 episod saja dalam Indonesia Show. Saya suka tamatkan cepat-cepat, dan mungkin kita akan merangka untuk musim yang ketiga pula ya. Ni musim kedua, dah 13 episod. Esok mungkin yang ke-14 dan yang terakhir ya, hari Isnin yang terakhir, tajuk mental health. Dan saya dah letakkan dekat situ tajuk dia, yang saya kira ramai perlu tahu ya, iaitu hak wanita ya, di bawah tajuk mental health ataupun kesihatan wanita. Yang menyebabkan saya bercakap, saya tak perasan saya bercakap sehingga 1.5 jam ya. Saya biasa bersiaran 1 jam, sehinggalah sampai 90 minit tu saya dapat notification daripada TikTok yang mengatakan saya dah bersiaran selama 90 minit ya. Sebab dia tajuk mengenai kesihatan mental, jadi cerita dia agak panjang dan sinonim ya kepada sebenarnya hampir semualah kepada kita ni kan. Dalam hidup kita mesti mengalami tekanan kan, ataupun kita tak perasan ya tentang kesihatan mental kita sendiri. Itulah yang saya nak share dengan anda ya, tentang kesihatan mental kita, di mana bermula pada diri kita lah ya. Bermula pada diri kita, barulah kita dapat memberi ataupun membahagikan orang lain. Kalau kita sendiri kita tahu kita ni sihat ataupun kita tak ada masalah dari segi mental kita kan, kesihatan mental kita tak terganggu kan. Kalau tekanan sikit-sikit tu perkara biasalah, tetapi kita jangan sampai tekanan yang menyebabkan
yang berlanjutan sampai dia ada sejenis penyakit. Maksudnya macam dia kalau dah stres yang teruk lah ya, sehingga bila kita jumpa doktor pakar ni, doktor tu memberi diagnose kepada masalah kita tu, maksudnya kita sakit. Itu yang kita tak nak kan. Okey, baik, sudah pukul 11 dah sekarang. Terima kasih kepada anda yang join, terima kasih yang tap screen ya. Terima kasih memeriahkan malam kita. Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah esok, kalau ada rezeki, ada kelapangan, The Nisha Show akan bersiaran dan kita akan shopping juga. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.